Morning guys. Hari ni saya nak buat sedikit tutorial mengenai dashboard S1K 2015 ke atas. 2014 ke bawah tu dia mode dia kiri dan kanan ada yang tak sama. So dekat 2015 saya akan sedikit sebanyak bagi tahu korang apa function dekat dengan dashboard punya function setting dia. Dia akan tunjuk hari ni. Stay tune. Okey. Kita mula dari sebelah kiri. Yang atas kali ni cruise control. Kita kena tolak ke kanan bagi activate. Lepas tu dia untuk dia trigger button ni dia lepas kita trigger button dia akan start. Lepas tu kita boleh naikkan speed guna tekan atas ataupun tekan ke belakang untuk kurangkan speed. Lepas tu dia akan auto cancel kalau kita tangkap clutch, brake ataupun cuba tukar gear. Nanti kita boleh activate balik lah selagi dia on. Kalau kita tutup, ni dah off lah. Ini hazard light macam biasa. Yang ni ABS dengan traction control punya on off button. Sekarang dia tengah, kita punya motor tak start, kita tak jalan. Ini tanda dia ABS and traction control dia ada, still on. Bila kita jalan dia akan off sendiri. So kalau kita nak off button ni, kita tekan ABS button ni lama-lama sikit. Okey, tengok Okey, ini contoh, ini dah traction control dah off. ABS ada lagi. Lepas ni tekan lagi, dua-dua blinking, tekan lama lagi, traction control ni sekarang ABS dah off, traction control masih ada. Nak off dua-dua pun boleh. Ini dah dua-dua sekali dah off. Traction control dan ABS sudah off. Masih jalan. Lepas kita jalan dia akan stay juga, akan ada. Kalau button lampu ni ada, dia kiranya function dia sudah disable. So kita enable balik. Macam biasa saya enable untuk saya punya. Okey, ini enable dah. So ini untuk flick button ni untuk mode user dengan slick saja ada. Ini kita boleh tambah ni DTC. Tambah +1, +2 sampai 7 dia ada. Lepas tu kita boleh tolak. Dia boleh tolak sampai 7. Tapi function ni hanya ada pada user mode dan slick mode sahaja. Okey, maintain balik. Ini scroll through button untuk trip. Tengok. Apa tu? Ini trip A, trip 2. Lepas tu average kilometer, odometer berapa kilometer dah jalan. Lepas tu range, ni range. Okey. Kalau kita scroll bawah, ini untuk setting. Kita pergi setting. Cuba tengok sini Saya tekan bawah. Tekan bawah, ini ialah lap timer. Ini suspension setting yang saya letak dia boleh letak dekat luar tau, dekat main screen. Kita boleh adjust rebound, compression dengan front damping dekat front screen masa on the go. Yang setting ni kena on dekat dalam setting tau. So dia dekat depan. So yang ni race info. Race info ni kita boleh enter. Kita kena tekan lama button ni. Okey, dia masuk. Dah masuk. Yang sini, dekat sini ada lap time punya function. Yang ni kita skip. Ini semua kita skip. Dia ada semua setting ni lah. So kita patah balik. Kita keluar daripada setting ni. Okey, race info. Lepas ni kita pergi ke setup menu. Setup menu ni saya tekan lama-lama, dia masuk dalam setup menu. Setup DDC system. Tekan lama lagi, dia akan masuk. Yang ni okey, DDC system. Rear punya rebound nak setting sini boleh. Dia ada plus minus semua. Kita tekan lama, lepas tu kita masuk. Tekan lama lagi dia akan blinking. Sebab saya tunjuk sikit. Rebound. Okey, dia dah masuk. Ini untuk kalau tengah blinking ni kita boleh tambah ataupun tolak untuk bagi dia punya setting. Tekan lama lagi dia akan lock setting tu. Lepas tu kita boleh scroll through menu lagi. Compression, front damping, calibration, lepas tu set DR off, on, reset equal, reset all, exit. Okey, kita patah balik ke ini setting DR on. Kalau saya letak dekat on, ini baru function ni akan ada dekat front screen. Kalau off, tak akan ada dekat front screen. Saya letak balik on.
Okey, scroll balik pergi ke setting, exit daripada setting DDC, masuk ke sistem setup equipment. Ini untuk time, kita setting time. Ini untuk kita punya display punya brightness, dashboard. Ini untuk equipment punya warning, speed warning. Kalau kita nak on, boleh on. Saya letak dia off. Equipment lamp off. Kalau yang ni kita on, kita boleh maintain on. Kalau lampu kita ada masalah, lampu depan, lampu belakang, signal apa-apa yang tak menyala, kita akan dapat tahu daripada warning light. Kalau lamp warning ni on, kita boleh tahu dia punya ada lampu yang sudah fail. Kalau setting ni on kan, lepas tu kita ada satu apa-apa lampu yang tak function, kita punya engine temperature boleh naik sikit. Itu satu hal lah, tapi bukan isu lah. Tapi kita akan tahu yang ada lampu kita fail. Saya letak lampu ni off sebab saya pakai dengan track. Saya akan cabut lampu wayar lampu biasanya, so I keep it off. Lepas tu ini ialah equip bank display. Ini untuk lean angle. Lean angle nanti saya tunjuk dekat brake, nanti saya tunjuk dekat depan screen balik. Saya letak dekat mid. Dia ada 3 setting. Display mid, fast, off dan slow. Saya letak dekat mid sebab nanti dia punya lean angle kita boleh nampak sebentar lah. Kalau slow, dia sangat slow, dia naik, sangat slow, dia turun. Saya letak dekat mid. Okey, ini equipment DTC. Brakes. Kita punya brakes saya tunjuk dekat front screen nanti. Yang ni DTC. Traction control, silap, sorry. Traction control. Yang ini brakes. Lepas tu ini untuk equipment punya unit number. Enter. Speed kita letak kilometer, odometer kilometer, temperature degrees, ini apa, consumption kilometer per liter, clock 12 jam. Ini exit pula, kita exit balik. Setiap equipment exit. Okey, ini kita exit dulu. Kita exit. Saya tunjuk balik lean angle. Okey, tengok. Yang ni lean angle. Sebelah kiri, sebelah kanan. Yang ni dia punya current lean angle. Dia akan tunjuk maksimum sebelah kiri, maksimum sebelah kanan yang kita dah rekod sementara kita punya engine masih on. Yang ini ialah brakes. Sebelah kiri ialah brake, sebelah kanan ialah traction control. Yang inilah setting yang saya on tadi. Memang dah on lah, saya memang set situ. Okey, next kita pergi ke balik setup menu balik. DC dah, equipment sudah, race track, kita masuk race track. Race track ni ada beberapa function. Okey, ini ialah lampu RPM bila dia akan start blinking. Untuk gear shift lah biasanya kita letak. Biasa factory setting dia letak 7000 RPM. Saya tukar kepada 12,500 ikut saya punya kemampuan lah. Dia boleh letak 13,000, 13,500, 14,000 pun boleh. Saya letak dekat 12,500 baru lampu akan menyala untuk shift gear. Yang ni off RPM. Yang ni brightness dia 80. Saya ada sampai 100, 10 sampai 100. Yang ni frekuensi lampu dia. Yang ni race lap timer, run best time ada kat situ dekat. Ini hold 3 second button lap time. Yang ini ialah launch control. Kita punya bike punya launch control. Dia activate guna start button. Bila dalam, tapi hanya dalam sleep mode atau user mode lah. Kita kena tekan start button ni agak-agak 10 second. Nanti lampu ini akan nyala. Lampu ni akan nyala. So kita punya launch control akan activate. Untuk safety of engine, dia hanya boleh guna 3 kali untuk sementara waktu lah. So cara kita guna ialah kita
masuk gear 1, pegang clutch, masuk gear 1, kita full rev, dia punya RPM akan sampai 9000, dia akan maksimum. Lepas tu kita launch kita punya bike. Lampu ni akan stay sampai kita shift masuk gear 3, baru dia akan padam. So satu launch control sudah digunakan. Yang ni race blip. Race blip ialah untuk downshift tanpa gear. Kita boleh on atau kita boleh off. Ini race lap timer, trigger auto. Kita guna button ni. Ini lampu brake headlight. Headlight punya trigger, kita guna headlight trigger untuk trigger lap timer. Ini ialah pit lane limiter. Kita boleh on, kita boleh off, atau saya letak dekat 5000 RPM. Ini hanya boleh guna kat first gear. First gear, RPM dia bila kita masuk gear 1 dan kita tengah riding cruising speed, sambil cruising speed tu kita tekan button ni, hold button ni, dia akan bawa RPM kita ke 5000 sahaja. Dia akan maintain dekat 5000. Tapi kalau kalau kita tengah pulas throttle tu sampai 6000 ke 7000, dia akan maintain dekat 5000. You lepas je button ni, dia motor akan cepat laju naik ke RPM 7000 macam tu. So hati-hatilah masa guna lap pit lane limiter ni. Next, itu saja dekat racetrack. Boleh exit. Ini user mode punya setting. Kita boleh setting user mode punya power ikut kehendak kita. Dia dalam bike ni ada 5 2015 ke atas ni ada 5 setting. Rain, Sport, Race, Sleek dan User. User setting ni kita boleh set up dia punya apa? Saya tunjuk lah. Kita boleh set up dia punya ABS, DTC, DTC tu suspension. Bukan, DTC tu brakes, DDC tu suspension, engine, dan tu je. So you put dia ada 3 main setting lah. Sport, Race dengan Sleek. So kalau engine power tu Sport dia rendah sikit, Race better sikit, Sleek is maximum power. So dalam user mode ni saya letak semuanya masih Sleek lah. Saya DDC, dan untuk user mode saya DDC suspension saya letak Race. Tapi walaupun saya letak Race, suspension saya DDC tak function sebab ada hal tertentu lah. Saya dah disable dia punya electronic DDC. Engine masih Sleek. Tapi you boleh, kalau you nak pakai user mode yang boleh ada launch control dengan pilih limiter semua. Pilih limiter semua mode pun ada. Launch control saya mean. Launch control, kalau you nak pakai launch control, nak pakai tapi nak engine dia smooth sikit, dia tak nak power sangat, you boleh tukar je engine mode kepada macam ni. Dia akan blink. So you tukar lah. Race, Sport, Rain pun boleh. Dia ada 3. Rain, Sleek, Race. Oh, patutnya dia ada Sport. Okey, tak apa. Dia ada Sleek je. Saya letak Sleek balik. And then reset. Kalau lepas tu kita boleh exit. Itu je lah yang untuk user mode punya setting ni. Ini setup factory reset, setup menu exit. Itu sahaja. Ini ialah lap timer. Kita boleh trigger guna headlamp punya lampu. Yang ni DTC yang saya boleh adjust on the go, fly. Tapi saya dah tak boleh dah. DTC dah tak function. Elektronik ni semua ni manual. Ini race info. So kita berbalik kepada dashboard biasa. Okey, lepas tu saya pergi kepada sebelah kanan pula. Ini ialah heated grip. Heated grip ni ada 3 level dia. So you boleh tengok dekat dashboard kalau tekan. Okey, masa tengah bawa ni, masa on the bike ni saya rasa tak nyala. Bila tekan dia ada 3 setting. Satu ialah level 1, level 2 dan off. So itu je. Dia akan ada satu display dekat sini rasanya, yang kita grip tu on.
Sekarang kita motor parking tak boleh, dia tak function. Ini adalah mode. Okay, bila saya tekan mode, nanti kita akan dapat sini. Nampak? Rain, Sport, Race, Sleek dan User. Boleh scroll through. Rain dia power dia kurang, Sport, lepas tu Race, Sleek dan User. Saya balik kepada User. Kalau saya nak function tu maintain, saya boleh biarkan je, ataupun saya pegang clutch, function tu akan stay. Yang ni biasanya okey lah. Ini start button. Ini start button, ini adalah stop skill switch. So basically inilah function sebelah kiri dan kanan dashboard motor S1000 2015 ke atas. Harap berbaloi apa yang saya share ni hari ni untuk anda semua. Godek-godek lah, cubalah atas jalan raya. Stay safe guys. Ciao.